السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan surah Asy-Syu'ara bermula ayat 92 sehingga beberapa ayat di dalam masa yang boleh kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Sadaqallahul azim. Ada masa saya sambung 1-2 ayat. Ayat 92 dan 93. Serta dikatakan kepada mereka, manakah dia benda yang kamu sembah dahulu selain daripada Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri? Ayat 92 dan 93 surah Asy-Syu'ara adalah merupakan asas
kepada iman dan tauhid. Yang ini wajib ada. Bila tidak ada, hancurlah manusia. Iaitu suatu bentuk keimanan, kepercayaan bahawa Tuhan yang disembah hanyalah Allah. Dan Allah itu wahid. Esa dia pada zat, sifat dan perbuatannya. Yang ini mesti ada. Iaitu tidak boleh berbilang-bilang pada zat, sifat dan af'al Allah. Allah itu esa, wahid, wahdaniyah. Yang ini mesti ada. Lihat satu surah yang lain. Surah Ghafir atau Hamim Al-Mu'min. Nama lain dia Ghafir. Dalam Quran disebut Al-Mu'min. Surah nombor 40. Juzuk 24. Surah yang pertama di dalam Al-Quran yang bermula dengan Hamim. Surah yang ke-40. Diikuti Fussilat, Asy-Syura, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. 7 straight. 7 surah yang berturut-turut bermula dengan Ha dan Mim. Maka surah yang pertama ialah Hamim Al-Mu'min, atau dinamakan juga dengan nama surah Ghafir. Itu nama lain dia. Cuba lihat ayat 12. Lihat ayat 12. Saya nak kaitkan. Sebelum tu baca dulu ayat 10 surah Ghafir. Kemudian 11 dan 12. Saya nak kait 3 ayat ni ringkas dengan ayat ini. Iaitu bila Allah kata kepada ahli neraka, Aynama kuntum ta'buduna min dunillah. Mana dia sembahan kamu yang kamu sembah dahulu selain Allah? Aina, mana dia? Yang kamu sembah selain aku tu. Baik. Saya nak kait ayat tu. Ayat ni. Ayat dalam Asy-Syu'ara ini. 92 ini. Saya nak kait dengan 10, 11, 12, Ghafir. Baik. Ayat 10. Innalladzina kafaru yunadaw lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Baik. Allah kata sesungguhnya kemurkaan Allah, marahnya Allah kepada golongan kufar, benci, marah Allah adalah lebih besar. Kebencian dan kemurkaan itu lebih besar dari kebencian dan kemurkaan kepada diri kamu sendiri, wahai puak-puak yang kafir, yang kufur, iaitulah idza tud'auna ilal iman,
ketika kamu diseru, diajak kepada keimanan, fatakfurun, kamu kufur. Kamu tak nak. Kamu menolak seruan kepada Allah yang satu. Baik, mana dalil kata mereka tolak seruan kepada Allah yang esa? Sampai ada yang mengangkat Nabi Isa anak Tuhan. Sampai ada yang menyembah berhala yang berbagai-bagai. Mana kata dalil mereka tu Allah seksa sebab mereka tolak Allah yang satu? Dalil dia ayat 12 surah tu Ghafir. Zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Allahu akbar. Allah kata, zalikum bi annahu, yang demikian itu adalah disebabkan idza du'iyallahu wahdahu kafartum, apabila diajak dan diseru kamu kepada Allah yang wahdah. Idza du'iyallahu wahdahu, wahid, wahid satu. Dalam ilmu tauhid, wahid itu esa. Kalau sembang kita wahid itu satulah, wahid ithnani thalatha arba'ah. Tapi dalam ilmu tauhid, wahid itu esa, tidak berbilang-bilang. Begitu. Baik. Allah seksa mereka sebab ayat 12 Ghafir, idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Idza du'iya, idza du'iya, pernah dengar kalimah da'i? Daripada da'i datanglah dakwah, maknanya diseru. Idza du'iya, dia jadi majhul di situ dalam kaedah nahwu. Dia jadi isim majhul sebab du'iyu, dal tu dia marfu'. So tak tahu siapa yang seru, tapi seruan baiklah. Boleh jadi ustaz, boleh jadi jiran dia, boleh jadi rakan pejabat dia, maka dia jadi majhul. Idza du'iya, bila dia diseru, bila dia diajak kepada mana? Idza du'iyallah, dia diajak kepada Allah. Siapa ajak dia? Tak tahu, tapi orang beriman lah, sebab dia jadi majhul di situ, tidak diketahui. Isim dia majhul, tak tahu siapa, tapi dia diseru kepada Allah yang satu. Idza du'iyallahu wahdahu, wahdah satu, esa. Apa sikap mereka? Kafartum. Kafartum, dia jadi madhi. Kafar, kamu telah kufur. Seruan tu datang tak? Datang. Ada orang seru tak ajak kamu pada Allah yang satu? Ada. Tapi sikap kamu kafartum, kamu kufur, kamu tolak. Wa in yushrak bihi tu'minu. Tengok ayat tu. Wa in yushrak, tapi bila kamu diseru kepada syirik, bihi, kepada syirik, tu'minu, kamu percaya pula, kamu ikut pula. Sedangkan Allah bagi kita akal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itulah tingginya nilai akal.
dapat memikirkan bahawa Allah tidak berbilang-bilang. Tuhan itu tetap satu sampai bila-bila. Tak ada dua, tak ada tiga. Macam mana kita nak tahu? Selain Rasulullah beritahu kita, nah, guna akal. Kita belajar kecil-kecil dulu ilmu tauhid dengan tok guru kita. Semoga Allah merahmati semua guru-guru kita yang telah mendidik kita semenjak kecil, mengenalkan kita kepada Allah yang Esa. Allahumma ghafir lahum warhamhum, dan menjadikan kubur-kubur mereka taman-taman syurga. Besarnya jasa mereka. Diajar pada kita menggunakan akal. Dan selalulah tok-tok guru sebut, dia kata mudah aja, tengoklah alam yang luas ini. Tak salah tengok alam yang luas ni tuan-tuan, kita perincikan lagi. Saya kecilkan skop dengan membaca 2 ayat dalam suratul Qasas. Saya nak kecilkan skop. Pertama saya nak baca, nak tengok Allah ni maha gagah dan Allah tu Esa. Dia tak ada 2, tak ada 3, dia satu, Esa dia. Arwah Tok Guni Aziz pernah sebut. Dia kata, kalaulah kamu kata Tuhan tu bukan Allah, kamu beritahu siapa Tuhan. Kamu cakap. Kalau kamu kata Tuhan tu bukan Allah, zat yang maha zat, arwah Tok Guru kata, bagi tahu siapa Tuhan. Tak ada orang berani sebut selain daripada Allah. Dalil Allah ni Esa, Allah. Banyaklah tuan-tuan. Tapi saya nak baca 2 ayat. Pertama ayat 71 Al-Qasas. Dalil dia maha gagah. Dalil dia yang maha zat ini, zat yang maha zat ini, yang Esa pada zat sifat af'al ini, dia tidak memerlukan sesiapa, dia tidak perlukan bantuan orang lain, dia tidak ada sesiapa pun yang boleh tolong bantu dia, sebab dia maha gagah, dia maha Esa. Saya teringat malam. Bila malam datang, saya teringat satu ayat. Qul ara'aytum, suratul Qasas ayat 71. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Allah, ya Allah, tak ada ruang tuan-tuan kita nak lawan Allah, kerana dia maha gagah. Dia memerintah alam ini, mentadbir dengan sifat keesaan dia. Tak ada 2, tak ada 3. Allah yang satu, Allah yang Esa. Allah berfirman, ayat 71 Al-Qasas, kata Allah, katakan olehmu wahai Muhammad, ara'aitum, apa pandanganmu? Bagaimana jadinya hidup kamu? In ja'alallahu alaikumul laila, sekiranya Allah menjadikan bagimu laila, malam itu, sarmadan ila yaumil qiyamah, aku jadikan malam terus menerus sampai kiamat.
Itu contoh termenung. Allah tanya, cubalah kamu duduk-duduk sekejap di rumah ke di mana, fikir. Ni malam ni, datang dah malam, alhamdulillah. Allah tanya apa jadi? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Aku buat malam ni sampai kiamat. Allah boleh buat tak? Boleh. Jangan kata Allah tak boleh buat. Dia Tuhan. Matahari dia gerakkan. Matahari dia yang cipta. Bukan kita cipta. Bukan manusia cipta matahari. Allah. Dia yang gerakkan matahari. Kalau dia tenggelamkan matahari, besok tak timbul-timbul. Lalu Allah kata sarmadan ila yaumil qiyamah. Aku buat malam sampai kiamat. Tuan-tuan boleh bayang tak hidup kita jahanam lagu mana? Oh, banyak duit nak habis nak buat kilang bateri. Apa banyak? Torchlight, bateri. Duk gelap, semak je. Gelap je. Tak kesemak biji mata kita. Dahlah kulit kita hitam gelap. Gelap je. Tengok nampak merah je. Apa isap rokok? Baru kenal orang. Tidak, tak kenal. Dalam gelap tu. Nampak api tu menyala merah, lepas tu hilang. Lepas tu merah. Oh, isap rokok. Orang rupanya kita ingat jin. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah tanya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Aku nak tanya, man ilahun ghairullah. Siapa dia Tuhan selain aku Allah yang akan mendatangkan padamu dhiya, cahaya? Kamu tolong jawab. Kalau aku buat malam sampai kiamat, aku nak tanya, man ilahun, siapa dia Tuhan yang boleh bagi kamu cahaya kalau tak aku? Kalau kamu kata ada Tuhan lain nama sekian-sekian, kamu abak mai? Astaghfirullahalazim. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Dalam surah Al-Furqan, di awal surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, walam yakul lahu syarikum fil mulk, bahawa aku tak perlu sekutu, aku tak perlu geng, aku tak perlu kawan, aku tak perlu pembantu fil mulk, dalam urusan memerintah aku. Cuba Perdana Menteri seorang-seorang takbir Malaysia. Dia seorang tak ada menteri, tak ada yang jaga telur ayam pun semua tak ada kan. Dia seorang aja. Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang takbir Malaysia. Mampu tuan. Nak susun kementerian telur ayam hilang, lagi ayam pula hilang. Ada siapa habak baru tu nak stabil harga ayam ambil masa 4 tahun. Mampu Tuan-tuan, muslimin muslimat, seorang tapi Allah dah. Itulah dia Allah, zat yang maha zat. Kalau manusia mati, seorang hang perintah, jangan kata Malaysia, suruh Datuk Seri Sanusi perintah Kedah seorang diri dia. Suruh dia buat tengok. Dialah masuk pejabat, dialah pergi tengok ayam, dialah pergi tengok nelayan Kuala Kedah. Semua dia. Saya ingat seminggu pergi. Demam terus. Tak boleh. Sebab kita manusia perlu orang tolong kita. Allah dah. Walam yakullahu syarikum fil mulk, dalam pemerintahan dia, lam, dia tidak perlu kepada syirk, kepada sekutu, geng, tak payah, sebab dia zat yang maha zat. Dia tanya kita, kalau aku buat malam,
sampai kiamat macam. Man ilahun, siapa dia Tuhan nak bagi kamu cahaya kalau tak aku? Ya Allah, ya Tuhan. Allah tanya tu. So kita fikir. Kita duk tengok siang malam, siang malam, siang malam. Jadi benda biasa. Sekali-sekala dia gelap lama sikit, bulan, gerhana bulan. Sekali-sekala. Sekali-sekala gelap, belah siang, matahari dihalang oleh bulan. Matahari tak sampai cahaya. Matahari, bulan dan bumi berada pada satu garisan, menyebabkan bumi jadi gelap. Bila bulan cross tengah-tengah, dia main sekali-sekala, bukan hari-hari. Tapi pada situasi normal, inilah kita tengok. Siang, malam, siang, malam. Berapa puluh tahun dah kita hidup. Cuba fikir, Allah tanya, manusia, kalau aku buat malam sampai kiamat, kamu nak hidup lagu mana? Man ilahun ghairullah, siapa dia Tuhan selain aku Allah? Ya'tikum bidhiya, yang akan hantar pada kamu cahaya? Aku yang esa. Aku tak perlu pertolongan makhluk. Aku buat semua sebab aku maha gagah. Allahu Akbar. Dia tanya pula ayat selepasnya 72 Al-Qasas. Tadi 71. Tengok 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubasirun. Ya Allah, ya Tuhan kami, agungnya Engkau ya Allah. Ayat 72 pula Al-Qasas. Tadi 71 Allah tanya, macam kalau aku buat malam sampai kiamat. Nah, Allah tanya ayat 72, apa hal pula kalau aku buat siang sampai kiamat? Terbit matahari besok, naik sampai pukul 10, dia berhenti tentu sampai kiamat. Entah nak hidup ke mana? Mampus kita, sakit biji mata pula. Lori pasir ke hulu ke hilir. Ni jam dah pukul 12 tengah malam ni, matahari duk tentu ni. Tuhan, Allah tanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih. Siapa dia Allah yang nak bagi kamu malam, yang nak datangkan bagimu bilailin, malam, yang dengan malam itu taskununa fi, taskunu daripada masdar apa nama ni, sakana, taskunu, sakana. Orang tanya kita, aina taskun? Uskunu fi hutan kampung. Aina taskun? Hang tinggal di mana? Hang tinggal kat mana? Uskunu fi hutan kampung. Aku tinggal di hutan kampung. Tengok kalimah sakana. Bila kata aina taskun, engkau tinggal di mana? Maksud dia rumah. Maka itulah balaghah. Apa dia? Rumah mesti menerbitkan ketenangan. Sebab sakana makna dia tenang. Nampak? Balaghah bahasa Arab. Kalau rumah tidak memberikan ketenangan, kita akan serabut. Malih nak balik rumah Ustaz. Awaknya dia kira, dia nampak lampu motor dia kira nak beletak. Saya tak tungkat motor lagi, dia dah popek mesin gun dia. Peceh lah Ustaz. Tak ada ketenangan lah di rumah. Itu maksud
Bila orang tanya, aina taskun, hang tinggal di mana? Itulah balaghah sakana. Sakana makna tenang, damai, relax. So bila rumah, dia mesti damai, dia mesti relax. Ni berserabut, nak balik rumah pun malas. Boh baju, nak keluar saat, nak tengok bola dengan kawan-kawan. Kan, kedai kopi nak tengok Liverpool lawan Newcastle ke apa ke, sekali-sekala nak pergi lah lepak dengan kawan-kawan. Ha, gimana tu? Hak bini pun. Hak bini pun. Dah nak pergi jumpa kawan Zat, tengok dia. Sini tak ada bola tengok. Dia meletek tu. Penat pasang Isro. Tengok di rumah. Sorang-sorang tuan-tuan, tengok bola sepak World Cup ke apa sorang-sorang. Apa dah? Menjerit sorang, gol! Sorang tu. Juga ramai-ramai. Dia syok dengan rokok. Dia baru real. Dengan rokok dia, dengan ayak oren dia. Dia baru ada real sikit. Baru dia sikit. Ni sorang-sorang. Itu makna rumah. Sakana makna tenang. Itu balaghah bahasa Arab. Maka Allah sebut tu ayat 72. Siapakah yang akan mendatangkan malam, ya'tikum bilailin taskunu. Taskunu sakana. Tenang kamu. Bila datang malam, kamu tenang, kamu boleh relax, kamu boleh tidur, berehat. Tengah-tengah tidur, tum! Kau hifat coy. Bunga api. Hak ni dia bukan kira kau hifat coy, tunggu Melayu pacoy pula. Hak Melayu raya pun 2 kali 5, 16. Serupa tu lah. Tu biasalah tu. Jangan melarut sampai 3 pagi sudah. Tengah-tengah lena berdentum 2-3 dah. Tu biasalah dalam Malaysia lagu tu lah. Hindu cara Hindu, Melayu cara Melayu, Cina cara Cina. Biasalah tu. Itu kita dah mangli dah benda tu. Nak sebut bila mari malam, litaskunu nafi. Dengan datang malam tu sakana, kamu boleh tenang, boleh tidur, boleh berehat. Begitu. So kalau siang sampai kiamat, tuan nak tidur, boleh? Siang. Tidur. Satgi lori lalu tepi rumah, satgi mak rempit. Siang. Dia kira rempit dah. Mampu kita nak tidur, tak boleh apa, tak boleh. Allah kata, akulah datang malam, aku yang buat. Kalau kamu kata ada Tuhan lain, man ilahun, ada Tuhan lain, cakap. Takat hari ni tuan-tuan, takat kita hidup ni 2023 22 Januari, tak ada lagi kita dengar laporan dari pejabat buruh, semut buat report kata tak boleh makan. Tak ada air. Semut buat pengaduan dekat pejabat buruh, kata kami tak dapat makan. Tak ada air. Allah, Zat yang Esa. Ayat 5 surah Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Wa ma min dabbah. Ma makna dabbah, binatang yang melata di bumi. Masuklah kita pun berjalan di bumi, termasuklah semut, termasuklah binatang apa pun. Allah kata illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk ni hak ada atas bumi, fil ard, bukan fil ardi hutan kampung, la, alamiah. Satu bumi ni tak adalah satu binatang pun illa melainkan 'ala Allah, atas aku Allah, rizquha, rezeki mereka. Ya Allah, semut dapat rezeki, ular dapat rezeki, semua Allah bagi.
Cara depa lah. Ular dia rembat lah cara dia. Rimau dia rembat lah cara dia. Dia scavenger. Dia binatang pemangsa. Dia binatang buas. Dia tak adalah memburu. Dia tak adalah spoon feeding. Dia scavenger. Dia binatang yang memburu. Hak spoon feeding ayam, itik. Itu spoon feeding lah. Itik pun gagah lah. Kadang dia keluar kan, dia tiba ayam acak dekat rumah tu. Hak ayam ni satu hari ni duduk dalam kandang bodoh, tunggu orang bagi makan. Otak tak boleh fikir. Tangguk boleh telur sebiji rio sekampung. Perangai ayam. Allah bagi semua, Allah bagi rezeki. Sebab dia maha gagah, dia esa, tak ada Tuhan selain dia. Dia bagi semua. Tak ada lagi orang komplain tak ada rezeki, tak ada lagi. Baik itu Allah kata illa ala ain lam alif maqsurah. Allah tak kata illa minallah. Tuan tengok. Tengoklah hebatnya bahasa Arab. Allah tak kata illa minallah, min. Allah tak kata min. Allah kata ala. Min ni harfun jar. Ala pun harfun jar. Kenapa Allah kata ala? Rezeki itu ala, atas aku. Allah tak kata min. Tuan-tuan muslimat, saya katakan hadzal ma ala maktabun. Air ni hadzal ma ala maktabun. Saya mesti sebut ala. Air ni di atas meja. Maktabun, meja. Maktabah, perpustakaan, library. Maktabun, meja. Hadzal ma, air ni ala maktabun. Saya mesti sebut ala. Limadha? Kenapa? Satu lagi dalam Quran. Atas juga. Tapi Allah sebut dengan fawqa. Fa, waw, qaf. Mana ayat? Buka surah Yusuf. Ayat 30 lebih surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni a'siru khamra wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Allah. Saya tuan-tuan muslimah duk teringat waktu belajar bahasa Arab dulu, kuliah lughah. Saya belajar bila tahun 95. Lama dah kelas lughah. Ingat lagi guru Arab saya sebut. Dia kata bahasa Arab ni kamu tak boleh challenge dia di mana-mana mahkamah. Sebab bahasa Arab tak ada kesalahan. Allahu Akbar. Allah, itu kalam dia. Saya ingat lagi. Kalau kamu cuba, kata dia, nak bawa bahasa Arab ni ke mahkamah untuk dibicarakan, kononnya ada kesalahan, kamu gagal, takkan jumpa kesalahan dalam bahasa Arab. Cuba tuan-tuan tengok ayat saya baca tadi, 30 lebih surah Yusuf. Saya nak sebut apa? Allah maha gagah. Allah yang esa. Atas dia bagi rezeki. Kenapa Allah sebut alallahi rizquha? Kenapa Allah tak sebut min, daripada? Tapi Allah sebut ala. Saya nak bagi faham yang tu. Ala makna atas. Satu lagi perkataan atas ialah fauqa. Fa, waw, qaf. Saya baca tadi surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ayat 30 berapa? 35. Begitulah.
30 lebih lah. Turut masuk. Wadakhala. Dakhala Nabi Yusuf lah. Lelaki. Dakhala. Jadi huwa. Lelaki. Telah masuk. Wadakhala ma'ahu. Hu dhamir Nabi Yusuf. Masuk ma'a bersama. Telah masuk bersama dia. Fatayani. 2 orang pemuda. Masuk mana? Masuk penjara. Nabi Yusuf kan kena penjara. Masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Bila Nabi Yusuf masuk, turut sama masuk fatayani. Fatayani makna 2 orang pemuda. Budak apa nama ni, orang muda lah, dalam 30 begitu. Yang gangster lah. Yang 2 orang masuk ni penyamun, perompak. Masuk-masuk tu Nabi Yusuf tengok tu dia muka, hak ni toreh pisau, hak ni pisau, tatu gambar lang. Tengok bahu kanan tatu gambar rokok. Tatu penuh. Nabi Yusuf tengok tu dia masuk sekali, duduklah satu sel dengan Nabi Yusuf. Saya nak bagi faham apa beza ala, apa beza fauqa. Dua-dua kalau kitab dia sebut dengan atas, tapi di sudut balaghah beza tak? Beza. Baik. Bila masuk, qala ahaduhuma, pada satu hari berkatalah salah seorang dari keduanya. Bangun-bangun tidur pagi itu, Allah tak sebut bila, tapi setelah beberapa waktu bangun tidur seorang jantan ni, kawak seorang ni, ahaduhuma, salah seorang antara kedua, dia kata, inni a'siru khamra. Arani, aku telah melihat, arani, dalam mimpiku, a'siru khamra, aku telah memetik buah anggur, aku perah jadi khamar, arak. Dia mimpi seorang ni. Dia mimpi, dia masuk kebun anggur lah. Sebaik tak kebun tembakau. Dia masuk kebun anggur, dia petik anggur, dia perah. Perah jadi arak, khamar. Wa qala al-akhar, berkatalah seorang lagi, inni arani, aku pun mimpi. Dua-dua mimpi. Mimpi apa? Ahmilu. Tengok bahasa Arab. Ahmilu makna menanggung, membawa. Lebih tepat pada menanggung. Fauqa. Tengok. Fauqa. Roksi. Roksun apa? Kepala. Roksi, kepala aku. Rais, ketua, pemimpin. Ketua, rais. Baik. Ahmilu fauqa roksi khubzan. Aku telah tanggung atas. Disebut dengan atas, fauqa. Tapi balaghah beza tak? Beza. Sekejap lagi saya sebut. Fauqa ra'si khubzan. Aku telah tanggung atas, fauqa, atas, ra'si, kepala aku, khubzan, roti. Khubzan, roti lah, RM1 2 kupang tu, roti gardenia. Panjang tu, khubzan. Aku bawa roti tu atas kepala aku. Tiba-tiba takulut tayru minhu, datang burung makan separuh. Mai burung dia pergi rembat separuh. Takulut tayru minhu, min sebahagian, separuh dia ambil sebahagian, sikit. Dia bawa lari. Nabi'na bi ta'wili, boleh tak takwil mimpi kami? Inna naraka minal muhsinin, sebab kami tengok engkau ni wahai abang Cop, lebih kurang lah panggil begitulah. Kami tengok engkau ni wahai abang Cop, muhsinin, orang baik. Saya tak mau ceritalah takwil mimpi tu. Saya nak sebut fauqa dengan ala. Kenapa? Ayat 5 surah Hud tadi, Allah kata 'alallahi rizquha. Allah tak kata minallah,
Tapi Allah kata atas Allah rezeki. Semua dapat. Semut, ular, rimau, semua dapat. Kita pun dapat. Semua atas bumi. Saya katakan, hadzal ma ala maktab. Kenapa saya kata ala? Sebab air ni dia touching dengan meja, dia melekat. Mesti kata ala. Basic balaghah. Mesti kata ala. Sebab dia melekat, dia duduk atas meja. Betul-betul dia touching meja. Hadza miftah, ni kunci. Ala maktabun, duduk atas meja betul. Dia melekat atas meja. Bila Allah kata alallahi rizquha, maka sifat pemberi rezeki melekat dekat Allah. Maka yang beri rezeki bukan orang, Allah. Manusia tu wasilah, tolong kita pinjam duit lah, apalah, belanja kita makan lah. Yang bagi Allah, sebab ala melekat. Satu lagi contoh sebelum kita tengok fauqa. Ayat nombor 4 surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ke atas engkau wahai Muhammad, engkau empunya akhlak yang agung. Allah kata wa innaka, sesungguhnya engkau la'ala, berada di atas khuluqin, akhlak azim. Apa makna? Ala melekat. Akhlak baik Nabi melekat ke diri Nabi sampai musyrikin Makkah panggil Nabi Al-Amin. Sampai Abu Sufyan mengaku depan Raja Rom Herakl atau Hercules. Ketika Hercules tanya dia, Muhammad ni siapa? Apa kata Abu Sufyan? Waktu tu dia kafir lagi. Dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata itulah hari aku cakap betul semua tentang Muhammad. Dan aku tak tahu nak membohong dah hari itu. Aku cakap betul semua akhlak dia. Orang baik, hubung silaturahim, kasih anak yatim, bagi makan orang. Wa innaka la'ala. Ala apa? Melekat. Maka melekatlah akhlak baik itu kepada Nabi sampai Nabi wafat. Baik di Makkah, baik di Madinah, masuk balik Makkah. Wa antum tulaqa. Aku maafkan kamu semua dalam Fathul Makkah. Tu akhlak. Sebab tu Allah kata la'ala. Faham mudah? Ala maksud dia melekat. Dia duduk betul atas meja ni, ayat ni. Tapi bila si banduan tu kata Allah beritahu fauqa ra'si khubzan, fauqa maknanya atas. Tetapi dia tak sama dengan ala. Boleh jadi si banduan tu waktu dia mimpi tu, dia berjalan dalam mimpi tu, boleh jadi dia pakai topi sudu atas kepala dia. So roti tu tak touching rambut dia. Fauqa. Boleh jadi dia pakai serban ke apa, dia buah kain ke, so roti tu atas kain dia tu, bukan betul-betul atas rambut kepala dia. Itulah fauqa. Dia tak sentuh. Ala sentuh, melekat. Fauqa dak atas. Baik itu tuan-tuan tengok dalam suratul Hajj, bila Allah cerita ahli neraka dituang fauqa ru'usul hamim, dituangkan fauqa ru'us, atas kepala-kepala mereka, hamim. Malaikat tuang pada mana? Pada atas, tuang tembaga timah, tembaga cahaya api neraka, tuang kena kepala mereka. Tapi tuang tu di mana? Fauqa. Kira kita ambil baldi lah lebih kurang. Baldi simbah. Tu dipanggil fauqa.
Hebat dah bahasa Arab. Tu baru ala, belum khabar mubtada', belum apa lagi kita nak sembang. Subhanallah. Maka boleh jadi mamat tu dia bawa roti tu atas topi sudu dia ke, atas kain tuala dia pakai ke, dia letak atas kepala dia, roti tu tidak menyentuh rambut dan kepalanya. Itulah fauqa. Tetapi ala melekat. Allah kata rezeki ala Allah, atas aku. Hamba jangan bimbang. Hamba jangan bimbang. Hang semut ada rezeki hang. Hang orang gila ada rezeki. Ada tak rezeki orang gila? Ada. Dia pergi selongkak tong sampah, dia jumpa roti separuh, dia makan. Itu rezeki dia. Cara gila dia. Itu dia berjalan selongkak, jumpa rokok separuh, dia isap. Sebab kutu tu isap tak habis, dia lepak rokok. Itu rezeki dia. Intan pergi Tanjung Rambutan, hospital bahagia. Saya sekali dua lah pergi jalan dalam tu. Fajar pergi tengok. Dia tengok dalam tu. Dia pun makan. Walaupun sambil telanjang makan. Kita punya malu. Orang gila. Hidup jalan relax. Hak baru-baru masuk ni. Tapi tangan makan. Ada roti makan. Walau dia gila. Allah bagi rezeki. Jangan bimbang. Syarat usaha. Ada rezeki. Dan itu janganlah terkebik kalam. Apalah nak kita nak kerja ni bang. Hai, jangan buat kalam lagu tu. SPM dia 8 kali buat lagu tu. SPM 8 kali tak lepas. Itu nyimbang dengan bini. Apalah nak jadi anak kita. Apalah dia nak makan. Weh, Allah hang reti bahasa Arab lagi. Aku bagi rezeki. Ada yang bawa motor Grab Food tu, geng-geng budak-budak ni, Grabber ni, geng-geng yang bawa Grab Food ni. Ada yang pelajar universiti, graduate. Tanya dia berapa dapat sebulan. Dia kata kalau laju bang, bolehlah 3-4 ribu. Ha? Tambah hari Ahad pun semua kan. Kalau laju bang, rajin, 3-4 ribu. Kalau pukul 10 hantar, lepas tu tungkat motor isok okok. Pukul 5 pula baru hantar. Jawab dia RM12 dah. Tu cerita dia. Rezeki. Hang kerja aku bagi. Sebab aku Tuhan. Aku zat. Alallahi rizquha. Ala makna dia mesti melekat. Tu dia. Fauqa. Dia daripada atas. Dia tak melekat. Fauqa ru'usul hamim. Malaikat tuangkan hamim. Cecair panas nama hamim. Ke atas kepala ahli neraka. Tuang lagu mana? Daripada atas tebing neraka. Allahu Akbar. Fauqa. Tu dia duduk. Keindahan bahasa Arab. Sebab itulah bila kita belajar bahasa Arab, kita baca Quran, sedap. Sedap. Faham makna tu satu hal, tapi di sudut keindahan dia tu tak mampu nak ucap dengan kata-kata. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan. Agungnya engkau, ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. So Allah tanya, mana dia Tuhan? Balik pada ayat sikit. Mana dia Tuhan yang kamu sembah min dunillah selain aku? Mana dia? Hal yansurunakum aw yantasirun. 93. Adakah mereka boleh tolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Berhala-berhala yang kamu sembah tu boleh tolong kamu ke? Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan, betul kita alhamdulillah tak sembah patung, tak sembah berhala, alhamdulillah. Tapi tolong jaga macam saya sebut tadi, anak kita nak makan apalah apa semua ni, jangan. Sebab Allah pemberi rezeki. Jaga yang tu. Jaga yang tu. Jaga mulut kita. Kalaulah anak aku dia aku tak suruh pergi beli roti, tak kena langgak dia dengan kereta, tak mati dia, jangan. Allah takdirkan dah sejak azali anak hang mati, asbab hang suruh dia beli roti. Dah, terima tu sudah. Terima tu sudah.
Nabi kata jangan kamu sebut kalau, kerana kalau itu membuka ruang untuk syaitan menyesatkan kamu. Kalaulah aku tak suruh dia, tak ada lah kereta tibai dia, teriak. Jangan cakap macam tu. Terima, Allah sudah menentukan sejak azali, itulah yang berlaku, terima. Jangan hek sini. Sebab kita makhluk, dia khalik, dia pencipta, kita dicipta. Jaga. Maka pencipta berhak buat apa saja kepada yang dia cipta. Itulah dua ayat yang kita baca pada malam ini, 92, 93, insya-Allah 94. Fakubakibu fiha wal ghawun hum wal ghawun. Insya-Allah nanti kita akan lihat kisah penyiksaan mereka di dalam neraka. Ayat 94 tu secebis daripada bentuk-bentuk ahli neraka kena rembat dalam neraka. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita, ayah ibu kita, anak isteri kita, keturunan kita dihumban ke dalam neraka. Tak mau ya Allah, kami takut ya Allah. Kumpulkan kami semua ya Allah di dalam syurga-Mu yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.